Alhamdulillah, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita akan berkongsi pada anda seperti biasa hari Jumaat. Pastinya kita akan tadabbur surah dan hari ini surah pilihan iaitu surah Ali Imran ayat 133 sehinggalah 136. Jadi kalau anda semua ada Al-Quran di rumah, mushaf, boleh buka muka surat 50. 50 tu untuk awal surah Ali Imran ya. Jadi kalau boleh saya kongsikan sedikit kepada para penonton semua, iaitu surah Ali Imran ini bermaksud keluarga Imran dan surah sebelumnya adalah surah Al-Baqarah. Dan kalau ikut daripada turutan penurunan surah ini adalah surah yang ke-89. Dan kalau buka muka surat seperti yang saya kongsikan iaitu muka surat 50. Okey, jadi saya pun nak buka mushaf saya, Quran saya, dan bersama dengan kita sambil-sambil tu saya kongsikan iaitu Ustaz Haryanto Rizal selaku pendakwa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Ustaz. Betul, tapi hari ini kontra. Tapi kalau tengok dalam TV macam hampir-hampir sama juga. Macam hampir sama Masya Allah. Baik Ustaz, hari ini kita akan fokus pada ayat 133 sehinggalah 136. Seperti biasalah Ustaz, sebelum kita nak tadabbur dan juga memahami, nak minta Ustaz untuk kongsikan bacaan Ustaz. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ada mushaf tu boleh bukalah mushaf masing-masing. Kita cuba baca ayat ini dan kemudian kita akan tadabbur sama-sama insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Baik, kalau boleh saya kongsikan daripada ayat 133 yang bawa maksud. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134 iaitu orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. 135 dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya. Dan sesiapa lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. 136 balasan bagi mereka ialah keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya-Allah Ustaz. Betul. Kalau kita baca ni pun dah cukup cantik dan cukup sempurna dah kan ayat ni Ustaz kan? Betul. Jadi sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Allah SWT kepada kita semua menerusi ayat ini? Jadi untuk kali ini kita memilih saja memilih sebab sebenarnya yang minggu sudah betul, kita macam dah ke depan kan. Jadi kita patah balik ke belakang sebenarnya sajalah, bukan kerana ikut turutan sebab kita tadabbur. Betul. So Ustaz pilih ini pertama kerana kita sekarang berada pada 27 daripada bulan Ramadan. Maknanya nak ujung dah. So bila nak ujung ni ada satu perkara yang merisaukan kita. Okay. Apa dia?
iaitu apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin. Ini part of daripada apa Nabi sebut. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Rugilah orang yang apabila masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan berpaling daripada dia dan sebelum dia diampunkan dosanya. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam ayat ini memang dia memfokus kepada soal keampunan Allah SWT. Bahkan kaedah yang diajarkan oleh agama bagaimana untuk kita mohon keampunan kepada Allah SWT. Kalau kita tengok dulu pada ayat 133. Ayat ni cukup cantik apa ni Sofi. Kita cuba tadabbur ayat ni. Allah sebut dalam ayat ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada kamu kepada keampunan Tuhan. Baik. Ustaz tengok sikit Ibn Ashur. Ini tafsir dalam tafsir. Okay. Dia kata apa? Laju tu bagaimana? Sebab kita bersegera ni kan. Betul. Laju bagaimana? Dia ada dua rupanya. Satu laju yang bersifat dipanggil majas ataupun kiasan. Okey. Maknanya begini. Maknanya jangan tangguh. Itu laju jangan tangguh. Maknanya cepatlah. Berdosa kan, cepat-cepat minta ampun. Tinggal sembahyang kan, qada. Nampak tak? Laju. Segera. Ada satu lagi laju dimaksud yang betul-betul punya laju. Okey. Maksudnya kalau orang sedekah, laju. Laju. Kan kalau tolong orang, jangan besoklah tolonglah kata. Nampak tak? Jadi maknanya laju itu artinya dua. Satu, laju dengan maksud kiasan, artinya jangan tangguh-tangguh. Satu lagi, laju dengan sebenar-benar. Kalau maknanya kalau orang sedang pergi berperang, bila ayat ni kata wasari'u, maknanya perang tu jangan yang ni musuh ni biar dulu, yang ni tak. Berpilih-pilih lah. Dia terus. Dia macam gitu. Okay. Ini maksud dia. Itu yang pertama kalau kita cerita pasal laju ni. Sebab itu ada perkataan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berpandu kepada hadis Nabi SAW. Kata Ibnu Umar, idza amsaita fala tantazir sabaha. Ini cerita kita beramal ni lah Sofi. Masa kita dah 27 Ramadan dah ni. Betul. Kan insya-Allah mudah-mudahan mana tadi siapa yang beramal mudah-mudahan Allah kurniakanlah sebab dah 27 dah. Lepas ni 29. Lepas tu memang tak ada harapan dah lah. Lepas tu kan dah itu je yang ada. Betul. Jadi mudah-mudahan Allah berikan pada kita. Tapi kata Ibnu Umar, apabila kau berada pada waktu pagi jangan tangguh pada waktu petang. Siapa yang nak infak sekarang, masa kita tengah live ni ada rasa nak infak ke, ada rasa nak buat kebaikan, terus buat. Tadi Sofi kata ambil Quran. Nantilah. Sekejap lagi. Itu ini masalah. Sebab itu maksud jangan tunggu petang tu bukan arti petang saja. Termasuklah kita menangguhkan. Kan? Sebab itu menangguhkan bagi orang bersedia ni kerugian. Betul. Apabila kau pada waktu petang kata Ibnu Umar, jangan kau tunggu waktu pagi. Teringat nak buat, terus buat. Ada rasa nak qada kita punya ibadah yang tertinggal Sofi, terus. Jangan tangguh dulu, jangan tangguh. Ya, ini. Sebab itu disambung selepas itu dalam kata Ibnu Umar ni, khudh min sihatika limaradika. Jadi kejarlah untuk waktu sihat kau, untuk waktu sakit. Kerana ada orang bila sihat dia tak buat apa-apa, tapi bila sakit baru dia fikir nak buat, dia rugi. Betul. Sebab itu masa sihat tu buat. Masa hidup sebelum mati. Ya, hayataka qabla hayatika limautika. Maka hidup itu sebelum matinya. Jadi artinya bersegera, jangan bertangguh. Dan satu yang menarik dalam ayat ni, bila Allah Taala sebut bersegera kepada keampunan, yang kedua tadi bersegera kepada syurga. Syurga. Jadi syurga ni Allah gambarkan seluas langit dan bumi. Betul. Jadi Ustaz tertarik ada satu perbincangan dalam kitab Al-Wasid li Tantawi, dia kata ada satu orang lelaki pergi kepada Nabi SAW ni. Kemudian ditanya, dia kata kalau syurga ni seluas langit dan bumi, neraka kat mana pula? Alamak kan. Betul juga. Orang dulu dah tanya kan. Lepas tu bila cakap begitu, maka Nabi SAW jawab, jadi bagaimana kau tengok kalau sekiranya malam pula? Kat mana duduk siang? Kan? Bila malam datang, siang duduk kat mana? Bila siang datang, malam pergi mana? Betul. Makna Nabi ni mantik tinggi juga tu. Kan? Psikologi. Jadi bila orang ni ditanya begitu, dia kata kalau macam itu ikut Allah punya kehendak lah. Begitu jugalah syurga dan neraka ni. Bila Allah Ta'ala kata seluruh langit dan bumi, maka kehendak Allah nak letak macam mana keadaan neraka tu. Itu. Tetapi yang penting, bila Allah Ta'ala sebut bersegera kepada syurga Allah Ta'ala, maknanya bersegera beramal. So sekarang ni kita
ada 3 hari lagi. Betul. Jangan bertangguh. 3 hari ni lagi. So siapa yang nak kejar kebaikan 3 hari ni lagi, Sofi? Betul. Kan? 3 hari kan? 27, 28, 29. 30, 4 hari. 4 hari lah lebih kurang. Tapi malam tinggal 3 je. Betul. So jangan bertangguh. Okey. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat 134 pula, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat 133 tadi. Okay. Sebab di hujung ayat 133 Allah Taala sebut uiddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga itu ataupun ganjaran ini Allah beri pada orang bertakwa. Betul. Maka dalam ayat seterusnya itu Allah nak cuit sikit kita. Kan? Sebab kita di puasa, Sofi, dia ada kaitan dengan takwa. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kadang-kadang kita rasa macam takwa kita ni kan. Maka Allah bagi penjelasan. Apa yang dimaksudkan takwa tu? Pertama kata Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mendermakan hartanya, infakkan harta dia pada masa senang susah. Dia disebut infak. Sedekah ni dia tak mesti harta. Sedekah boleh jadi lain pada harta. Senyuman pun sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah kan. Senyum kan. Jadi maknanya senyum itu sedekah. Sedekah. Saya Jadi, senyum pada saya sedekah. Itu sedekah. Tapi jangan banyak sangat sedekah. Tapi hari ni hari Jumaat elok kita sedekah. Cuma janganlah sedekah senyum aja bila tabung tu lalu. Kan? Betul. Tabung lalu, dia sedekah senyum je. Senyum je. Lah, tabung tu penuh dengan sedekah. Penuh dengan senyum. Senyuman je. Allah Akbar. Sebab itu sedekah dia lebih umum. Infak ni harta. Sebab itu bila disebut alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang menginfakkan harta dia pada masa senang, pada masa susah. Dia masa senang ni sebenarnya biasa. Orang yang bersedekah masa senang, menginfakkan harta masa senang ni biasa. Itu biasa, betul. Tapi kalau orang yang menginfakkan harta pada masa susah tu luar biasa. Betul Ustaz. Ya, jadi kadang-kadang sebab itu dalam puasa ni Sofi, dia mengajarkan kita sebenarnya bukan hanya fikir diri kita. Sebab itu kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang bagi makan orang berpuasa, dia dapat pahala macam orang tu puasa. Sebenarnya itu mengajarkan kita ketika kita bila kita nak berbuka, kita beli makanan atau kita masak makanan, kan? Sofi selalu masak ke beli? Masak, alhamdulillah. Cakap live Ustaz. Allah kan, kita takkan nak cakap beli tak? Okey, tak apa. Maknanya kita beli ke whatever lah, kita beli ke kita masak. Ketika tu masa kita membeli, kita teringat untuk nak bersedekah, betul tak? Betul. Sedangkan ketika kita beli, tujuannya apa? Untuk penuhkan perut kita yang lapar tadi. Betul tak? Betul. Jadi mengajarkan kita ketika engkau lapar, engkau fikir orang lain. Nampak tak? Ketika engkau lapar nak masak ni, masak. Hari ni nak makan apa ni, buka puasa ni, apa benda nak makan. Ketika tu kita fikir orang lain. Masak lebih, nak bagi orang sebelah. Itu filosofi daripada itu. Kita kena faham tu. Bukan sekadar kita nak dapatkan pahala itu saja. Tetapi mengajarkan kita jadi orang yang apabila kita buat untuk kita, kita fikir untuk orang lain. Untuk orang lain juga kan? Nampak tak? Itu perkara yang saya ingat kita kena ambil dan kita kena hadamkan. So, orang yang bersedekah masa senang itu biasa. Orang yang memberi masa susah ini sangat luar biasa. Tapi agama ajar kita begitu. Kerana ada orang begitu. Kan? Masa senang dia boleh bagi, masa susah dia tak boleh bagi. Maka Quran kata, kalau kau nak jadi orang bertakwa, kau boleh bagi dua-dua. Susah? Ya. Senang maupun susah kan? Senang dan susah. Allahu Akbar. Sebab itu dia kata, bagi sikit tanda ingat. Bagi banyak tanda syukur. Pula perkataannya. Allahu Akbar. Bagi sikit tanda ingat. Bagi banyak tanda syukur. Dia tidak tak bagi langsung. Betul. Jangan senyum je. Dia ada senyum je, tak ada. Okey. Kemudian Allah Taala sebut lagi dalam ayat itu wal kadhiminal ghaiz. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Ini benda paling beratlah, Sofi ya. Ini kadang-kadang senang kita nak ucap tapi susah nak buat. Tapi puasa itu mengajar kita lah. Betul. Kan? Sebab itu saya nak bagi tahu. Saya sendiri pegang lah. Sofi, Ustaz sendiri pegang. Ya. Engkau belum hebat. Engkau belum hebat. Selama mana engkau belum boleh mengontrol diri engkau ketika marah. Belum hebat. Mungkin kau hebat, engkau boleh achieve macam-macam achievement.
Kan? Tapi kau belum hebat selama mana kau belum kontrol. Di ketika marah kau boleh kontrol. Oh, deep Ustaz. Itu sebab Nabi sebut. Sebab Nabi kata bukanlah orang yang kuat, bukan orang hebat tu dia boleh bergusti. Secara fizikalnya kan. Tak, tetapi ialah ketika mana dia marah, dia boleh tahan diri. Mampu menahan sabar. Itu satu perkara nak menjelaskan pada kita. Tapi satu perkara lain, nak jadikan kita punya benchmark achievement kita. So bila-bila lah baik kita lelaki bini pun kan. Betul. Gagal hari ni gagal. Kita kena selalu rasa begitu. Dan Ustaz saya selalu rasa begitu. Aduh gagal. Kan gagal. Gagal dengan anak-anak. So maknanya gagal. Tak payahlah kita rasa syurga sangatlah, bawa tenang. Belum. Jauh lagi. Kalau Ustaz rasa macam tu, saya apatah lagi. Jangan Sofi, bawa tenang. Kemudian yang seterusnya dalam ayat yang sama, ayat 134 tadi Allah sebutkan wal afina anin nas. Yang ketiga ialah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini pun benda berat. Sebab itu bukan mudah untuk kita mengaku bertakwa. Jadi kalau orang yang rasa dia puasanya tu dia dah berjaya achieve, alhamdulillah puasa saya tahun ni, bawa tenang. Cuba kita tadabbur ayat ni. Betul. Bila Allah letakkan ciri-ciri yang mesti ada bila kau kata kau berjaya puasa tahun ni, dengan maksud kau berjaya sampai kepada matlamat takwa tu. Okey, fine. Sekarang tengok ciri-ciri ni. Ada 1, 2, betul. Sedekah ketika senang susah, menahan marah, betul. Kemudian wal afina anin nas. Sebab itu kata pepatah ke tak tahu kan, dia kata apa? Forgive but not forget. Memaafkan boleh, tapi melupakan itu bukan mudah. Tapi itulah, sebab itu betul. Orang takwa ni orang hebat. Dia boleh lupakan. Allahu Akbar. Maksudnya tak ikhlas lah juga kan kalau tak Dia tidak. Dia memang itu dia punya level. Okay. Memaafkan itu standard. Dia bukan soal keikhlasan. Memaafkan itu standard. Tapi Quran nak wal afina anin nas. Sebab itu digunakan afi. Kita dalam bulan apa ni, kita ada masa lagi kan. Dalam ada dalam bulan Ramadan ni, khususnya pada 10 terakhir, kita banyak doa apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kita Nabi SAW ajar kita doa yang bentuk lafaz dia macam itu? Kata para ulama, kerana doa menggunakan lafaz Allahumma innaka afu, dia minta ampun dalam bentuk yang begitu lebih deep berbanding minta ampun dalam bentuk astaghfirullah. Astaghfirullah minta ampun juga. Okay. Itu boleh, tak ada masalah. Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu dipanggil sayyidul istighfar. Tapi yang ini lebih deep. Kenapa? Kata para ulama, perkataan afu itu forgive and forget. Masya Allah. Wal afina anin nas, kau memaafkan dan kau forget. Masya Allah. Ustaz Arab, Ustaz termasuk dalam kelompok itulah. Amin. Ustaz doakan saya juga. Allahu Akbar. Masya Allah. Kadang-kadang nak cerita pasal ni, kita pun Allah, macam tak payahlah, tak labur besok. Sebab apa? Yang ini semua rasa-rasa macam agak-agak fail ke berjaya kita punya Ramadan. Kan? Allahu Akbar. Buatkan kita terfikir kembali kan? Dah hujung-hujung pula tu. Betul. Sebab itu bila Nabi kata rugilah orang yang apabila Ramadan berpaling, dia belum diampunkan. Allah. Sebab kita sekarang ni Safi, yang kita risau ialah dalam konteks kehidupan kita tertipu. Tertipu. Kan kita selalu tengok cermin. Cermin selalu tipu kita. Tapi sebenarnya bukan cermin tu tipu kita. Kita tipu kita sendiri. Kita tipu diri sendiri. Dan kita nampak sebenarnya kan. Tengok kat cermin nampak kita. Kita tahu. Dah tua dah. Tapi tak, kita kata tak ada. Ini kalau letak krim okey. Kan tipu diri sendiri tu. Betul. Betul tak? Sebab tu orang tepek krim banyak. Alamak. Terasa pula belah sini. Allah. Itu realitinya. Jadi dalam konteks kita dalam bulan Ramadan ni pun sama. Betul. Kita rasa macam kita berjaya. Berapa ramai orang yang gembira konon-konon dia berjaya. Allah. Hakikatnya dia jauh daripada kejayaan. Sebab itu memang sengaja Ustaz pilih tajuk ni bukan untuk penonton. Ini untuk Ustaz sendiri. Untuk kita tadabbur. Sejauh mana sebenarnya kejayaan kita. Kalau kita bagi skala 1 sampai 10, agak-agak Sofi berani letak berapa? Oh, tak berani Ustaz. Allahu Akbar. Ya? Nak letak 2 pun takut. Allah. Itu Satu realiti. pun tak tahu berfikir. Maknanya kalau kita sangkut tu, kita tolak markah teruslah. Jadi silap-silap jangankan 2, jangankan 1, kosong pun. Betul. Allah Akbar. Okey, kita masuk ke ayat yang seterusnya, dan mungkin ini yang sebelum terakhir. Ini pendek saja. Ini dipanggil bagaimana tips yang Quran ajar kita dalam kita nak minta ampun. So Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan
au zalamu anfusahum. Tengok betul-betul orang yang buat perkara mungkar atau menzalimi diri dia. Zalimi diri dia ni maksudnya dia buat dosa. Betul. Ya, sebab itu doa Nabi Allah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa ini kerana kita mendeklar dosa kita. Itu menzalimi diri kita. Kan? Bukan zalim kita tepuk diri sendiri. Itu bukan zalim. Itu tak ada kerja. Itu saja. Ya, itu tak ada kerja. Dia menyeksa diri tu. Dia menzalimi diri ni maknanya dia buat dosa, maka itu menzalimi diri dia. Betul. Makanya orang ini Quran ajarkan bila kau buat, maka konsepnya zakarullah, kau ingat pada Allah. Allah Akbar, apa aku buat ni? Fastaghfaru li dzunubihim. Maka dia terus minta ampun. Jangan tunggu raya. Tadi kan doktor ada cerita tadi macam-macam kan. Saya seronok juga dengar. Doktor sebut tadi tu. Dia patut jangan tunggu raya. Tu minta maaf lah Sofi. Ustaz rasa tadi macam mengata Sofi. Sepatutnya. Tapi kita tak, kita suruh tunggu raya. Setahun lagi pula kan. Oh ya Allah. Ini maknanya kaedah tu salah. Kadang-kadang lagi tu dalam rumah. Dalam rumah sama boleh tunggu raya minta maaf. Abang minta maaf lah selama ni. Habis selama ni duduk serumah kenapa tak minta maaf? Betul. So tipsnya ialah apabila kita buat suatu kesilapan, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini kalau konteks minta maaf. Kalau konteks kita buat silap, terus juga. Jangan kita tangguh. Kerana tangguh bagi kita membetulkan kesilapan itu sebenarnya adalah dipanggil satu yang menyulitkan. Saya akan sulit, jadi betul, sulit. Betul. So better kita facing sekarang daripada kita facing kemudian. Nanti bertambah-tambah lagi kan. Betul. Jadi kadang-kadang ada orang dia tersilap, dia rasa nantilah. Nanti lebih baik. Tak. Kemudian itu akan lebih menyulitkan. Betul. Dan yang terakhir ayat 136 Allah Taala sebut auzubillahi minasyaitonir rajim ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Aywa, betul tak? Maka Allah Taala sebut di hujung itu maka jazaohum maghfirah. Aywa, inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Akhirnya beruntunglah orang apabila keluar daripada Ramadan. Sebab itu saya sebut anugerah terindah bulan Ramadan ialah apabila engkau diampunkan dosa-dosa engkau. Ya Allah. Jazaohum maghfiratun min rabbihim. Betul tak? Betul. Kan? Betul. Balasan untuk mereka adalah keampunan daripada Allah Taala. Apa lagi yang kita harap Sofi, melainkan daripada keampunan Allah Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari Jumaat hari ini Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Betul. Dan mudah-mudahan Allah berikan keampunan untuk kita, Sofi. Masya-Allah, itu dia. Dan sambil-sambil itu juga boleh juga kita amalkan ataupun membacakan surah Al-Imran dan juga surah Al-Baqarah, Ustaz, insya-Allah sama-sama. Az-Zahrawain dipanggil. Nabi SAW suruh kita baca Az-Zahrawain kerana hari kiamat dua surah ini akan datang dalam bentuk gumpulan awan dan dia akan melindungi orang yang membacanya. Baik, itu dia para penonton. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Arianto Rizal. Dan seterusnya para penonton, kita juga ingin mengetahui keadaan kita bagaimana sekarang ini. Kita ke Continuous untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Silakan.